Hai Hai guys. guys. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our episode 4 of the MKT Podcast. So, hari ini kita akan membincangkan pasal topik strict parents versus non-strict parents. Kita akan buat comparison antara dua-dua gaya parenting styles ni. Okay, and today your host adalah saya, Luqman, and JJ. What's up, gang? Okay, so kita orang hari ni bawakan 4 tetamu ya, banyak sikit daripada episod lepas. So, kita punya muka yang dah familiar daripada episod kosong. Yang pertama adalah Kana. Kana? Halo, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Namaste. Okay, so next kita ada wajah-wajah baru, 3 orang. Yang pertama adalah Anis Fahana. Bapak. Okey, perkenalkan diri sikit lah. Saya Adis Fahana Aiman. Dipanggil saya Adis. So, saya daripada BA 2403A. Yang tu dah tak payah cakap banyak. Okay, so next kita ada Nabila. Hai. Okay, nama saya Siti Nur Nabila. Boleh panggil Nab je lah kot, lebih friendly. Saya daripada BA 2403A juga. Hampir semua sama ya. Dan terakhir kita punya guest adalah Hidayah. Hidayah? Hai, Sekejap nak live sekejap. Gura-gura, hai. Nama saya Hidayah, boleh panggil saya Dayah. Saya dari BA 240 juga. Kita orang semua classmate. Oops, kantoi pula. Oh, tak boleh classmate Okay. boleh. Aku dah bagi tahu dah, dah berlalu dah. Boleh je. Okay guys, so macam kita orang kata, kita orang daripada semua daripada BE 240, which is the marketing course in UiTM Puncak Alam. And today kita akan membahaskan sikit lah topik kita hari ni. Okay, so first nak tanya dekat sini, siapa yang ada strict parents? Angkat tangan. Saya half-half boleh tak? Macam tu. Apa kan? Macam tu. Okay, so Anis dengan Dayah je yang tak angkat tangan. Anis dengan Dayah, korang parents tak strict sangat lah? Dia depends lah. Depends on situation tu. Nak strict ke, tak mau strict ke. Dia macam tu lah. Okay, so first kita clarify lah dulu strict parents dengan non-strict parents ni bukan strict parents tu jenis yang tak ambil kisah langsung. I mean non-strict parents tu bukanlah jenis yang tak ambil kisah langsung. And strict parents tu tak adalah kira kawal sangat. Tapi macam kita cakap lah, macam strict parents ada rules yang kita memang tak boleh nak break. Like contohnya kalau ada sejenis orang lifestyle jenis yang keluar lepak pun kadang-kadang kena bagi tahu awal, nak minta pelepasan. Ada setengah yang boleh keluar je sesuka hati. Macam saya boleh keluar je setengah hati, sesuka. Kan? Setengah hati. So macam saya keluar je kan. Ni rumah saya. Kan? Diorang siapa dah nak halang saya. Tak ada. Tapi itulah kita berbezakan strict parents dengan not strict parents ni dari segi apa yang orang lain banyak boleh buat yang kita tak boleh buat, contohnya sebagai strict parents. Okay, so hari ni kita akan bahaskan jelas sikit macam mana lifestyle. Contoh macam saya ni ada setengah perkara strict, ada setengah perkara tak, and diorang pun ada juga macam tu. Okay, so first kita akan jawab soalan yang paling penting dulu lah. Kita get straight to the point je lah gang. Okay, so okay, adakah 100% betul bahawa strict parents ni bawah anak-anak diorang nanti akan semua jadi bertauliah, katakan macam diorang tak pernah menipu,
Sebab kita selalu dengar benda ni, isu ni kan. Anak-anak strict parents, orang jadi strict parents sebab diorang nak anak diorang sentiasa jujur dengan diorang, tak nak jadi tak nak memberontak ke, tak nak ada fasa memberontak, nak berdisiplin. So betul ke korang, pendapat korang yang strict parents ni akan lahirkan anak-anak yang sebegini? Okay, so kita minta pendapat orang baru dulu lah. Kita ada 3 orang baru ni. Kita petik diorang. Boleh. Okay. So kita petik. Nak lah, kita petik nak. Nak rasa macam tu ke nak? Alamak. Okay, soalan Lukman tadi, strict parents boleh apa macam mana? Betul ke yang strict parents ni, anak-anak diorang semua ni akan menjadi orang yang berdisiplin, yang jujur sentiasa? Okay, tak semestinya juga. Tak boleh nak kata non-strict parents tu akan melahirkan anak-anak yang tak elok, yang menipu ke apa ke. Strict parents ni anak dia elok-elok je lah semuanya, tak semestinya juga. Pada pendapat saya, this depends on personality juga. Maksudnya even though tak strict pun, even though strict pun boleh jadi anak diorang ni menipu at the end. Even though dah strict, dah tak bagi apa, kita check dia pergi mana, dia keluar dengan siapa. So boleh jadi dalam masa diorang bagi tahu, oh diorang keluar dengan orang ni, rupanya tak keluar pun dengan orang-orang tu. Orang yang sedemikian tu. Macam tu lah. Okay, Dayah rasa macam tu juga ke? Pendapat Dayah lah. Mostly macam kalau strict parents ni dia ada kebaikan dia. Kadang-kadang strict parents ni dia boleh didik anak dia jadi better. Tapi sometimes benda tu akan membuatkan anak dia jadi lagi worse, dia akan jadi lagi rebel. Sebab contohlah, kita ambil contoh macam ayam dia bertelur, tak semestinya telur tu akan semuanya elok. Mesti ada satu juga yang spoil, kan? So benda strict parents ni bagi Dayah lah macam kalau betul-betul cara dididik dia, dia akan okey. Sebab strict ni kita boleh bahagi pada 2. Satu strict yang betul-betul buat anak dia rasa stress, tension semua. Ada juga strict tapi dia macam pandai ambil hati anak dia. Macam tu. So pendapat Dayah macam tu lah. Pendapat Dayah macam tak semestinya dia boleh jadi berjaya, tak semestinya juga ni. And mostly macam orang yang Dayah kenal, diorang kebanyakan rebel lah sebab diorang tak dapat apa yang diorang nak. Macam tu. Tak dapat kebebasan. Bila diorang dapat kebebasan, diorang jadi macam culture shock. Macam tu. Faham. Okay, macam tu. Okay. So kira basically apa yang Dayah dengan nak cakap tadi, tak semestinya strict parents pun kalau kita didik dari awal pun dia depends on orang tu. Kalau orang tu nak menipu, dia akan menipu juga. Betul tak? Okay. So betul juga, and like you said lah, ini sebenarnya bergantung kepada maturity seseorang. Kalau orang tu rasa dia nak menipu, even parents dia ke, dia nak menipu kawan-kawan dia ke, dia akan menipu juga. Even dia dididik cara macam mana tu. Okay. So kita dah minta pendapat 2 orang baru kita. Untuk pendapat strict parents ni boleh ke jadi anak-anak sebiji macam diorang. Okay, so next kita pergi kepada non-strict parents juga. Okay, macam Lukman sendiri tengok lah. Tak tahulah kalau korang nampak ke tak. Macam Lukman sendiri tengok. Dalam netizen lah, selalu macam contoh lah bila kita tengok kan ada artis macam setengah bagi kebebasan kepada anak-anak diorang ke kan. Macam even ada parents yang non-strict parents ni yang macam tunjukkan sikit cara diorang didik anak-anak diorang dekat social media ke, dekat mana-mana page ke, mesti ramai juga netizen yang komen, oh itulah cara didik anak macam tu, nampak sangat tak sayang anak. Tahu, kadang-kadang macam ni Roman nampak macam jenis yang tak sayang anak, macam bagi je anak bebas buat apa, macam tak didik itu semua kan. Okay, so kita pergi ke Kana pula. Kana rasa betul ke
non-strict parents ni tak sayang anak ke sebab cara didikan diorang? Okay, betul ke non-strict parents ni tak sayang anak? Actually kita tak ada hak lah nak cakap dia sayang anak ke tak sayang kan. Sebab bagi aku lah, tak payah cakap kau je lah. Bagi aku lah, dia macam depends on parents lah, dia nak didik anak macam mana. Ada some parents dia rasa this kind of parenting is suitable dengan anak dia, ada yang rasa that kind of ni kan. So nak kata sayang tu aku cakap tak lah, bukan dia tak sayang. Mungkin dia bagi aku dia jadi tak strict sebab dia mungkin dulu waktu dia kecil pun dia macam tu. Contoh macam dia rasa aku dulu kecil pun aku dibesarkan dengan cara yang aku bagi je anak aku dibenarkan pergi mana. So aku rasa aku sebagai parent patut bagi anak aku pergi mana juga. Mungkin dia fikir sebabkan dia besar macam tu dia rasa dia patut bagi anak dia macam tu ke. Sebab ada setengah parent yang macam kawan aku bapak dia, parents dia dan strict kan, macam bagi dia keluar, dia macam cakap sebab parents dia nak bagi anak dia expose dengan like reality dunia and stuff like that. Ada certain parents yang macam parents yang strict tu, dia strict sebab dia macam nak jaga kot. Macam mungkin dia nak protect or something. Susah nak cakap, saya pun bukan seorang parent tapi saya Okay. So tu kita dapat penjelasan daripada seorang Kana di situ. Okay, next kita ada orang baru. Ini sebenarnya saya tunggu-tunggu kan Insan ni. Sebab Insan ni untuk viewers di sana. Allah, dia tutup muka. Untuk viewers di sana, Insan ni sungguh kelakar orang ni. Sungguh memikat hati orang ni. Okay, manis dia cakap. Dapat tengok senyum dia. Okay, Cik Anis boleh bagikan sedikit thoughts tak dengan statement tadi? Tadi apa soalan tadi, betul ke parents tak sayang anak? Ya, betul. Bagi pendapat aku lah, kita tak boleh nak judge dari segi sebab parenting setiap orang dia berlainan. Okay, cara kita sebab contohlah kalau kita didik anak dekat mata kita rasa ni adalah pendidikan yang paling betul. Apa yang kita buat anak kita ni kita rasa paling betul. Tapi dekat mata orang lain dia cakap yang sebaliknya. Tapi macam bagi aku, you do you lah. Hang buat apa yang hang rasa terbaik buat anak hang. Lepas tu nak kupas apa lagi? So jadi Anis rasa yang non-strict parents ni tak adalah tak bermakna tak sayang anak, betul tak? Ya, betul. Dia sayang tu dia subjektif. Dia tak semestinya dari segi tunjuk kita bagi kemewahan dekat anak kita. Kita bagi iPhone, apa JJ pakai iPhone apa? Yang baru tu? Oi. Tunjuk tak semestinya kita bagi. Tak semestinya kita bagi dari segi harta benda. Kita boleh bagi dari segi affection. Dia sayang tu subjektif. Dia boleh main dalam pelbagai bentuk. Itulah. Okay. So itu antara pendapat yang dikupas lah oleh kita punya guest hari ni. Alright. Yeah, so kita JJ ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada. Okay, so kita habiskan tak ada lah. Dan okay, so kita sekarang kita okay, JJ boleh tanya next question? Okay, so kita dah tahu pasal korang punya pendapat pasal strict parents and non-strict parents kan? So, aku nak tanya pasal future. In the future, korang rasa korang jenis parents yang macam mana? Strict atau non-strict? So, takkan mulakan. Now. Okay, in the future okay, kita mesti nak ada improvement dalam life kan. Macam mana pun kita nak improvement yang ke positif, bukan negatif, betul tak? So, bagi Nap lah kan, nak jadi parents yang better daripada parents Nap. Tak adalah nak cakap yang parents Nap ni teruk, no, tak. Tapi kita cuba untuk improve.
mungkin in future peredaran zaman tu dia lain. Contohlah macam sayang tadi. Bagi contoh, kita tak nak sebut nama siapa tapi adalah famous TikTok famous yang buat TikTok video yang parents dia biarkan ke semua tu. Itu zaman dia orang. So kita tak boleh nak strict sangat, kita tak boleh nak halang dia orang. Oh jangan main TikTok, tak boleh, betul tak? Itu zaman dia orang. Zaman sekarang TikTok. So in the future mungkin zaman lebih advance, so kita kena ikut peredaran zaman juga. Kita tak boleh nak apa orang kata ketinggalan zaman. So bagi nak akan ikut peredaran zaman tu macam mana. And I will improve inside of macam mana daripada parents nak, mungkin parents nak jenis yang nak anak-anak dia baca buku tiap malam. Contohlah contoh. So benda tu dah bagus, baca buku tiap malam tu tak. So in future maybe nak improve dia baca various of books, jenis yang banyak, bukan jenis satu ke macam tu. Okay, faham. Ikut peredaran zaman lah. Bahaya juga kadang tu fikir. Sekarang aku dah kena gelek. Janganlah ikut. Maafkan saya kawan-kawan. Okay, next kita tanya Nisman. Takut. Apa tadi soalan dia macam future parents kan? Aku nanti macam mana nanti? Hang future nanti hang nak jadi Anak cadang macam mana? nama apa? Allah. Anis, Han target berapa anak ni? Han nak berapa? Ya. Ya Allah. Aduh. Kita Han cakap soalan tu. Jauh sangat pergi soalan ni. Panas. Panas. Okay, macam mana aku nak jadi parents, aku nak jadi macam aku kenal dulu. Oh takkanlah aku kenal anak aku tak kenal kan. So macam mana aku tibai aku dulu, aku tibai aku akan double. Dia tak lah, dia macam sebab dia jatuh sebab aku dulu pun aku nakal. Sebab aku ada satu situation tu, aku pergi pasar raya dengan parents aku ni, mak aku cerita lah. Lepas tu kan ada divider untuk baju kan. Okay, aku main asyik dengan duduk dengan kakak aku. So aku entah macam mana aku tertolak dan dia jatuh macam domino lah. Pam. Boleh bayang tak? Kalau dapat sangat anak macam mana tahap kesabaran parents tu macam mana. So bagi aku kalau bergantung juga lah kalau in the future anak aku kalau ya Allah kalau dapat ketegak macam aku memang tak boleh tu ada kalau kita nak pukul anak tu ke apa, bukan macam nak pukul sampai kita nak lepas geram yang betul-betul lepas geram. Dia kadang macam nak mendidik sebab benda tu pun perlu juga macam kita bagi peringatan. Okay, perbuatan dia ni salah. So tak boleh lah macam kita je cakap pakai mulut lah macam kenapa buat macam ni, salah. So dia macam nanti dia akan okay, dia tak dapat apa pun. Dia masuk tengok kiri, keluar tengah kanan. Dia kan jadi macam tu. Aku cakap laju sangat ke? Tak. Subtitle. Okay. So contoh anak kita nanti Hanis. Tak ada lah. Anis. Tak ada yang umur 5 tahun coklat. Weh, yang tu memang betul weh. Itu adalah cerita yang betul. Tiada yang benar selain benar. Aduh, risau cucu gula ni. Okay. So, next pula ayat dengar daripada Dayah. Macam sama kan, tapi macam I nak dengar semua orang punya pendapat. Boleh ke? Nak dengar semua orang punya pendapat ke je? Ya betul. Saya tahu juga macam mana intuisi awak sebagai parents.
Formula Mat- kalau Hmm. Dayah jadi parents, dia akan jadi parents yang friendly dengan anak-anak. Tapi dalam masa yang sama, dia akan make sure my partner, means ayah dia akan tegas. Faham tak? Sebab Faham. takkanlah anak tu dia tak ada tempat mengadu. Mesti dia akan ada seorang yang dia boleh mengadu, which mak dia. So Dayah akan jadi orang tu, means akan jadi ibu yang macam tu. And Kawan baik dia lah. kawan baik dia. Tapi dia tak boleh juga macam melampaui batas. Dia mesti ada gap antara mak dengan anak juga. Means macam dia ada masalah ke, dia tak perlu cari kawan dia. Dia ada mak dia untuk dia cerita. Macam tu. Sebab bagi Dayah, ada parents yang macam tu, itu adalah satu rezeki. Tak semua orang Betul? dapat untuk ada parents yang macam tu. Sometimes kalau kita tak dapat kan, macam adalah certain time Dayah, macam kita ada pengalaman like macam family. So ada certain time tu Dayah pernah, yalah kita mesti ada certain part yang kita akan down. Dayah akan rasa macam, oh maybe aku tak ada rezeki untuk dapat parents macam orang lain, macam tu, ataupun tak ada rezeki untuk dapat tu. So takkan kita nak bagi anak kita rasa benda tu. Dayah tak nak anak Dayah rasa macam tu. So Dayah akan jadi lagi better lah. Macam apa anak cakap, bukan parents kita tak better, tapi kita akan jadi lagi better daripada parents kita. Tu je lah pendapat Dayah. Faham? Hmm. Kita nak jadi good listener untuk anak kita, jadi kawan baik untuk anak kita, macam jadi diary diorang. Yeah. Okay, untuk Kana. Lagi contoh macam sorry. Tak apa, sama. Lagi-lagi contoh macam dalam family tu. Sorry. Contohnya dalam family tu ada seorang je anak lelaki. Selalunya anak lelaki mesti dia akan macam rasa sunyi macam tu. Sebab maybe 3 orang perempuan and dia seorang je lelaki macam tu. So dia rasa macam dia sunyi, dia tak ada siapa. Lepas tu dapat bapak pun tegas, mak pun strict. So dia nak buat macam mana? Mostly budak-budak lelaki macam ni yang diorang akan rebel kalau parents diorang dua-dua strict. So better lah kita jadi friend. So dia tak adalah rebel, tak ada culture shock. Boleh sambung. Sorry ya bersembang dalam Tak apa, kita kedai kopi je ni. Okay, untuk yang Kana. dia macam loading sikit macam tu. Okay. Ya, loading. Okay, macam Kana. Kana nak jadi parents yang mana? Parents yang kasih anak keluar tak kisah balik pukul berapa ke, sama yang akan letak curfew ke, atau sama yang tak kisah anak dia pergi konsert dengan lelaki ke, dan mana je. Kana jadi macam tu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so daripada jawapan ketiga-tiga kita punya tamu yang baru, daripada Anis dan juga Raya, aku setuju semua. Dan aku pun macam yes, apa yang nak cakap tu adalah part of apa yang nak jadi juga. Macam apa yang nak cakap pun ikut edaran masa punya juga. Macam dah cakap nak jadi friendly punya juga. Ni semua cakap tibai waktu perlu. Janganlah kau macam kau marah orang lain. Ada hal kerja kan. Kau macam lepas gerak kau tibai anak kau. Bisa pula kan. Tapi itu kalau kau tanya aku akan jadi strict parents. Tapi strict bertempat lah. Strict tu janganlah macam segalanya tak boleh. Ada strict macam cakap strict bertempat sebab susah nak cakap aku duduk sini. Okay, so dia macam sebab aku dapat rasakan yang masa waktu tu bila aku dibesarkan cara begitu, aku dapat rasakan waktu tu aku quite rebel. Aku macam kenapa ni tak boleh, kenapa ni tak boleh. Tapi bila sekarang aku sedar yang aku syukur lah macam aku dibesarkan dengan cara macam tu. Aku macam now I get it. Ada hikmah dia. Bila aku tengok orang lain macam tu aku macam alhamdulillah nasib baik parents aku strict.
Macam tu. Dan aku akan cakap kalau aku jadi strict parents aku akan sama rata lah. Lelaki perempuan sama je. Macam tu. Out of topic, So jom. nak tanya, kiranya kalau macam Dayah lah kan, kalau macam Dayah kata tadi, dia nak partner dia to be strict dan dia more friendly kan. Kalau Kana nak ni lah jadi the strict one and partner the friendly one. Okay, dia macam aku tak ada nak dapat bagi. Macam mana? Flexible lah, masih flexible. Contoh macam kadang-kadang as a pet, cakap macam nak kahwin tu depan. Okay, macam ni lah. Tak in general lah. Okay, general. Calon dah ada. Okay, contoh macam Dayat, dia bagi macam tu. Tapi bagi aku, dua-dua kena flexible. Dua-dua kena friendly, dua-dua kena tegas. Ikut waktu lah. Kadang macam aku rasa parenting kan bukan satu cara, macam both way. So suami isteri tu kena backup each other. Kalau macam anak tu buat masalah dengan bapa, mak yang backup. Macam mak tu mesti terang kat anak, approach anak. Kalau anak tu buat masalah dengan mak, bapa approach. Dia kena macam bagi aku, dia role yang fleksibel. Dua-dua parents tu akan selalu friendly at the same time. Macam tu lah. Okay. Kalau JJ kan duk macam ni? Sekarang parents macam ni. JJ? Awak nak jadi mak bagian mana tu JJ? Jiwa muda. Jiwa muda. Apa yang aku nak cakap, dia orang semua dah cakap kan. Nak jadi diary untuk anak, nak jadi tegas, everything lah. Dia macam Jadi dia akan bagi anak keluar pergi kafe, pergi makan-makan dengan kawan tu. of course, aku join sekali. Oh, yang beli bunga sekali tu ke? Okay, Loan? Aku tak nak anak. Tak ada lah. Tak ada lah. Tapi benda betul. Macam points tadi semua korang aku rasa hit the spot lah. Lagi-lagi apa yang Daya cakap tadi. Seseorang nak memerlukan seseorang untuk mendengar. Yang tu aku rasa macam most parents neglect. Dia bukan apa tau, for me lah, in my mentality mindset, yang macam apa yang aku observe sendiri, tapi tak tahulah sebab aku dibesarkan macam ni ke apa ke. Ada setengah parents still menegakkan stigma sebab lagi tua, maksudnya dia semua benda dia cakap macam betul. Macam Makan garam banyak. Yes, yang tu. Tak tahu tinggi oi makan aku. Okay, so dia macam tu. For me aku rasa macam still ada banyak most parents yang bukan parents je, even orang-orang tua. Macam sebab dia lagi tua, dia lagi experience lah katakan kan, dia lagi betul semua. That mentality aku bangkang dari awal sampai habis. Salah aku nak tunjuk yang aku ni bijak pandai sangat. Semua benda nak betulkan. Tapi ada setengah salah, kita kena tegakkan salah. Okay, so bukan macam aku pun bukanlah aku family happy, sentiasa happy, loving, fun. Aku tak macam tu. Ada masa. Tapi every household pun mesti ada dalam family diorang ada moments yang diorang bercanggah, betul tak? Doesn't mean that they don't love each other, tapi still bila benda-benda macam ni lah yang akan selalu buat bercanggah. Macam parents still lah dengan ibu dia ke, orang-orang lagi tua ni ke, even abang kakak ke, benda bukan terstrict berparents je. So Daya cakap tadi yang kena ada seseorang nak mendengar, tak perlulah seseorang pun, duduk pun boleh macam Kana cakap tadi, bertempat. Kan? Dia every parent plays a role in the children's life. So, play lah that role well for me lah. So kalau untuk aku, kalau aku ada anak, ada setengah tempat kalau kita perlu betulkan, perlu jadi strict, kita betul je. Ada setengah tempat kalau kita boleh buat diorang have fun, kita bagi have fun. Kita tak perlu nak sentiasa kongkong. Okay. Nampak dah tu? Marah betul takut ya. Take note. Nampak dah? Take note. Okay, Lomar macam ni. Calon. Anis. Dia Anis. Sagi kang. Okay. So, that ni brings to another question. Apa tadi soalan? Aku nak tanya je lupa. Okay. So,
kan sekarang ni kita ada banyak kes macam kes apa kes ni antara kes pasal formula, kes pasal cara kongkong anak tadi tu kan. Ada setengah parents still suruh macam diorang fokus on belajar sahaja. Kan, macam ada setengah benda yang disuruh fokus saja sampai tak bagi ruang untuk buat benda lain. Adakah tu korang rasa strict ke itu just for educational system, academic purposes? Faham tak? Macam contoh lah, ada setengah orang kan macam pergi sekolah, balik sekolah, pergi tuition terus. Balik tuition, malam buat prep ke, buat sendiri ke, self learning semua kan. Macam itu diorang macam bila nak bersukan ke atau even bila diorang nak have social life, diorang dikawal. So macam tu strict parents pun tu, korang rasa boleh ke anak-anak diorang, tak ada ke diorang, anak-anak diorang nak rebel stage macam I'm fed up with this life lah kan. Korang rasa macam mana dalam pendapat korang dalam ni? Okay, kita petik JJ dulu, JJ host kan, entah habis JJ. Okay, apa tadi soalan dia? Pasal kalau parents just fokus academic je. Bagi aku benda tu rasa macam strict juga. Aku tahu parents nak dia punya anak pandai, like ada masa depan, ada future, but kadang-kadang budak-budak ni dia boleh stress juga tau. Macam stress ni bukan nak kira umur, like budak sekolah menengah tak ada pasal depression, tak ada, tak. Dia macam benda ni nak masuk ke arah depression dah. Bila dia social pun dia tak boleh, macam dia boleh social kat tempat tuition je, dekat tempat sekolah je, macam tak ada life. Dia nak juga explore benda-benda baru, macam kita kan darah muda, takkanlah kita nak just belajar je. Kita nak juga rasa Okay. darah muda. Kita nak juga rasa macam mana pergi wayang dengan member, macam mana pergi bercuti dengan member. Tapi tak adalah sampai kita nak buat benda bukan-bukan. Itulah kalau macam tu lah. Dia kalau just nak fokus je pasal pelajaran tak boleh kak, dia kena balance. Okay, kalau Anis nanti nak buat anak belajar je ke 24 jam? Tak boleh, anak-anak kita tak boleh macam tu. Okay, anak kita dia ni. Cakap macam ni. Parents tu tak boleh nak fokus dekat akademik sebab aku ada kawan aku yang parents dia macam hang kena belajar ni tuition, balik sekolah tuition, lagi tuition sekolah, tuition luar pula, yang private tutor pula. So dia macam tak boleh nak huha-huha, dia tak boleh nak have fun. Tapi macam aku alhamdulillah sebab even though both parents satu cikgu, tapi mereka tak tekankan sangat. Aku tak tahu kenapa mereka tak suruh belajar. Macam apa nak jadi dia kan? Dia just buatlah apa hang nak buat, as long as hang tak memalingkan nama mereka lah. Sebab aku sekolah sekali dengan mereka, so aku tak boleh nak buat manis. So bagi aku macam dia ada masa nak buka, nak have fun lah. Buka dalam konsep aku ni have fun lah kan. So kalau ada masa nak buka dengan kawan, so kita just lepaskan anak kita. Tak sampai bila kita nak biar anak kita berada di bawah kata seperti kata tempurung. Dia nak naik. Kena biarkan anak kita yang punya kepak saya untuk terbang bebas juga kadang-kadang ya. Dia kena ada juga benda tu. Anis, Yang setuju buat perasan. Macam tu lah. So tak boleh lah nak fokus kat akademik saja. Dia kena balance akademik tak semestinya okey. Anak aku kena excel bahagian akademik supaya dia punya future akan cerah. Tu semua tak betul. Okay. Kalau tak semestinya akademik hang bagus, masa depan hang akan terjamin. Dia tak akan jadi. Dunia tak berputar macam tu.
itu hanyalah dunia khayalan, dunia impian. Okey. Macam lagu. Hayalan. Ui, baiklah ni. Gitu. Okay. So guys, dengar cakap Anis tadi macam Ustazah ya. Tapi macam motivational speaker. Tapi sebenarnya macam Anis cakap tadi, dulu sebenarnya dia kat long sekolah. Tapi sebab parents dia cikgu kat sekolah tu juga, dia tak lepas nak jadi kat long sekolah. Aduh, spot. Okay, so next Kana. Kana rasa macam mana? Sekejap aku lupa dah soalan. Educational. Dia gelak lupa pula. Oh okay, tak boleh Educational. fokus lagi. Okay, bagi aku parents ni tak boleh nak fokus macam dia orang cakap tadi lah, tak boleh fokus kat one thing je. Sebab kadang-kadang ni anak-anak ni dia kadang-kadang dia tak pandai yang akademik, dia pandai benda lain. Walaupun dia tak pandai, dia tak boleh nak bagi kau straight A ke, kadang-kadang dia tolong kau kat rumah, sampai duduk kerja rumah, faham tak? Dia macam ada pros and cons lah. Kadang-kadang kita nak paksa kita belajar sangat, macam dia, kalau dia tak boleh, kata dia dah study, dia tak boleh, janganlah kau nak paksa kan. Okay, ni macam PKA sikit parents pula. Macam tu lah, apa-apalah. So mungkin dia tak bagus dalam akademik, dia bagus dalam sukan. Ada sports yang dia bagus ke, boleh sampai wakil Malaysia. So itu antara perks dia, macam masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. So parents ni tugas orang bukannya untuk nak anak jadi apa yang diorang nak. Tapi tugas kan. Basically lah pada pandangan aku, apa parents patut buat adalah diorang ni bukannya kita nak jadi anak kita jadi robot, apa nak dia jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi tu ini. Bagi aku as a parent, aku akan bagi anak aku explore dia punya potential lah. Dia bagus in apa, aku bagi je dia explore semua. Dia bagus in apa, kat situ dah kau fokus. Begitu lah. Kan? Jangan bangga, jangan geram sangat. Okay, Daya. Emosi. Daya macam mana Daya? Daya, kalau dengar Anis dengan Kana cakap, Daya setuju je dua-dua cakap. Macam bagi Daya lah, setiap parents tu dia kena ikut apa minat anak dia. Contohlah anak dia nak macam sambung degree. Contoh anak dia minat bahagian automotif tapi dia nak anak dia jadi lawyer macam tu. So macam kita kena ikutlah apa minat anak kita. So macam kalau automotif dia tak perlukan untuk nak belajar 24 hours tapi dia kena pergi untuk berkemahiran, kena pergi sini, pergi sana sebab yelah nak kena buat ni kan benda-benda yang praktikal kan. So macam tak perlulah buku tu 24 hours duduk dekat rumah macam tu. So kena ikut minat lah, ikut minat tu supaya anak tu tak rebel. Macam tu. Sebab sana untuk setiap manusia yang hidup kat dunia ni, kegembiraan tu adalah satu hak asasi seorang manusia. So kalau parents dia asyik suruh belajar, mana diorang nak dapat hak asasi diorang kan? Even diorang dapat makan semua. Macam tu lah. Saya bagi macam dia memang suka tidur. So kalau parents dapat strict parents yang macam kau kena belajar, tak boleh tidur. Tidur tu satu hak asasi. Itu je yang Daya rasa. Tak jadi budak yang tengok ni kan, bila diorang tidur kan. So ada siapa Mana kau dengar? MKT studio lah habis. Okay, so nak rasa macam mana nak? Okay, kalau nak lah kan, macam Kana, Nisman dengan Daya tadi dah cakap pasal minat kan. Takut juga ni dengar macam-macam minat kan. Sekarang tiba-tiba parents ni, kau minat tu, okay tambah. Jadi disebabkan itu dia jadi full. Kelas dia full. Macam pagi kelas, lepas tu balik tuition, lepas tu kau minat main piano, balik ni kau balik dari tuition kau pergi kelas piano pula. Takut juga jadi macam tu ke tak? Jadi parents ni sepatutnya kena tahulah tidur kena cukup. Janganlah balik kelas, balik tu satu hari tu kelas bilanya nak tidur petang. Kita kena ada tidur petang, makan tengah hari, makan malam, macam tu kan. Kena cukup, hak asasi kena cukup. Boleh cukup diguna ayat macam Daya cakap. Macam Daya cakap kan, kena cukup semuanya.
Jadi parents ni kena balance jugalah. Kalau katakanlah dia punya anak tu tak minat daripada segi pembelajaran, minat muzik ke, then bagi dia main muzik. Tapi janganlah jadi tamak. Disebabkan dia minat main muzik, nak dia main muzik dengan akademik sekali. Macam tu. Tak boleh lah, macam tu kena flexible lah. Kena macam, tak boleh nak jadi strict sangat. So balik pada asal tadi, ada tempat kita kena strict, ada tempat kita tak perlu strict. Macam tu. Okay. Bukan apalah, soalan ni tertimbul sebab aku teringat experience aku. Macam aku diploma dulu kan. Experience apa tu? Okay, diploma dulu kan. Kan first time kita bila diploma ni kira maksudnya first time kita lari daripada prinsip sekolah tu kan. Kan sekolah kita pergi hari banyak hari. Bukanlah bebas, okay? Okay, teruskan. So macam aku ni aku suka bersukan walaupun aku tak bagus sukan, aku suka bersukan. Okay, so bila bersukan ni, bila first time masuk diploma, first week tu, aku ingat lagi kan. Okay, waktu diploma kan, waktu masuk mana-mana mesti ada orientasi ke apa kan, MDS ke apa kan, adalah orientasi yang 3 hari, lepas tu puasa. Sebab aku masuk, timing aku, sesi aku masuk tu, timing tu puasa. Okay, so waktu zaman sekolah, waktu puasa, petang-petang, kalau macam aku ni decide nak main sukan ke apa ke, mestilah kena, lagi-lagi time sekolah kan. Macam nampak nanti diorang kata aku ni tak puasa lah, apalah kan, mesti terkawal timing tu lah. Bila dah bebas ni kan, waktu puasa petang-petang sebelum berbuka tu, decide lah main sukan, kita main sukan rugby. Okay. So, bila main suka-suka rugby ni, sepatutnya rugby ni tak sentiasa main tackle lah. Bukan sentiasa korang tengok, kalau yang tak tahu tu tak ada sentiasa tengok ni. Tapi kita orang ada sparring session. Kira macam kita ada sesi langgar lah. Okay. Bila first day habis orientasi ni, macam 2-3 days ago 2-3 days after orientasi ni, aku start main sebelum buka puasa tu. Main rugby tu, time sparring tu, aku kena tackle. Time aku kena tackle, tangan aku patah. Time di padahal masuk 2-3 hari baru masuk, tangan aku patah. Baru masuk Anis tahu. Bukan Anis tak tahu. Okay, pernah patah. Tangan Tangan kiri ni, tangan kiri. kiri. So bila tangan aku patah ni, dah lah baru tak sampai seminggu lagi parents baru hantar sini kan, baru hantar tempat baru ni belajar. Lepas tu aku pun tak tahu patah, aku tengok tangan aku bengkok je sebenarnya, tangan aku bengkok. Aku tak tahu patah, aku ingat bengkak. And sebab dia tak rasa kan. Dia tak rasa. Mesti terjahat pula, gelak weh. Ya, macam benda tu bengkak, tangan bengkak. Tapi aku tak rasa patah, dia macam ingat terseliur. So, bila patah tu, aku snap gambar, aku hantar kat parents aku dalam group family kan. Saya cakap, tangan Lokman jatuh time main ni kan. Terus call. Pasti mak aku cakap kan, kau ni nak belajar ke kau nak aku tarik balik kau keluar daripada tempat belajar? Itu je. Scary. Itu je. Macam kan tu lah macam ni, bila even masuk tempat belajar pun, even sama degree ke master ke, even kerja pun, kalau nak bersukan, sukan bukan penghalang untuk academic results. Seriously. So sport is not something that will block you from getting your result. It doesn't hinder you in any way. Okay? Result tu kalau terserah pada diri, kalau belajar dapat lah kan. So benda tu lah macam yang mulanya timbul. Kawan-kawan aku lah macam cakap time tu, parents kau macam garang kan sampai cakap macam tu kan. Macam tak ada benda pun, diorang just, benda pun tak sampai masuk seminggu lagi aku masuk tempat baru, tiba-tiba dah patah tangan. Memang apa lagi nak expect kan. So itu je lah. Okay. So JJ, apa nak tambah lagi ke JJ? So far, InsyaAllah tak ada.
Okay. So yang lain-lain ada rasa nak tambah apa-apa? Sebelum kita dah dekat penghujung Ada jalan ni ya. Kita dah dekat penghujung ada jalan siapa cerita. nak bagi nasihat ke, peringatan ke? Oh, apa je? Aku tak nak tambah. Tapi apa yang kita cakap pada malam ni, kita hanya sekadar merancang je kan. Kadang-kadang kita fikir kalau kita buat macam ni, anak kita jadi macam tu. Tapi turns out anak kita jadi lain. Terus mati kutu. Aku rasa Betul. most parents macam tu lah. They don't have a book. Macam anak kau lahir ada manual. Tak ada. Betul tu. Macam kena discover. Mana ada. Anak Yup. aku lahir nama Luqman. Keluar je macam ni. Tak ada, dia tak tahu. So maksud aku macam tu lah. Yeah. Betul. Anak diorang macam mana. Dah besar perangai lain. Dari kecil perangai macam elok. Bila besar perangai lain pula. So aku rasa kat situ tough dari segi situ lah. Macam tu lah. So mungkin nasihat kepada kita-kita ni kan. Termasuk dari aku. Parents pun do mistakes. So forgive them lah. Sebab dah biasa kita pun buat mistake kan. Orang tu walaupun dia makan garam ke gula terlebih ke apa kan. Still dia buat mistake juga. So mungkin sekarang kita rasa, mungkin waktu lagi-lagi remaja lah kan. Mungkin kalau masa high school kau rasa macam benda tu salah. Macam asal tak dapat benda tu, member aku boleh pergi konsert balik suka hati semua kan. Freedom yang aku dapat, aku rasa macam aku tak dapat freedom tu. Lepas tu kita nak kepo-kepo, nak kecoh-kecoh tak dapat kan. Lepas tu konon lah sedih, depression sebab tak dapat freedom lah bagian. Depression. Tapi bagi aku macam mungkin waktu tu korang akan rasa macam benda tu unfair. Tapi bila korang dah besar, korang akan faham kenapa benda tu jadi macam tu. Sungguh lah satu dah. Bagi aku learn a lesson. Bagi aku daripada apa yang parents aku buat tu, bila aku besar aku faham. Tak adalah macam tak adalah. Walaupun aku rasa tu je aku nak cakap balik pula kan. Tu je. Okay, so Dayah? Tak ada benda kot. Tapi itulah, semua benda yang kita lalui dari kita kecil sampai kita besar ni semua ada hikmah. And setiap benda tu setiap benda yang kita lalui tu dia mengajar kita untuk kita jadi apa yang kita jadi sekarang. So kalau macam tak ada parents yang strict, maybe kita tak akan sampai ke tahap ni. Maybe kita dah pergi jadi mana-mana kan, pergi mana-mana yang tak buat kita ada dekat tempat kita sekarang. Macam tu. Macam tu lah. Okay. Okay. Nak ada apa-apa nak tambah tak? Kita nak cakap lebih-lebih pasal parents pun macam susah kan topik ni, macam berat juga kan. Yelah. Betul? Sebab kita ada anak lagi. Tak ada experience. Macam kita tak tahulah macam dalam psikologis memanglah macam ada wujudnya toxic parents, strict parents macam tu. Tapi kalau dalam agama lah, dalam Islam kan, macam kita taraf kita sebagai seorang anak sentiasa ada kat bawah mak bapak. So macam mana pun diorang buat kita kena terima dengan hati yang terbuka. Macam yelah macam dia buat kita macam mana pun dia tetap mak bapak kita. Macam tu. Contoh macam my mom selalu lah, dia selalu cakap kalau dia marah-marah dulu kan, saya selalu bebel. Dia selalu akan cakap macam ni, kau carilah, aku panggil mak aku mama. Saya cakap, kau carilah mama ni dekat dunia. Kau carilah, kau ada seorang mak je. Macam tu. So kalau kau tak suka mak kau pun, kau carilah. Sebab kau akan ada seorang mak je. Macam tu. Kalau kau hilang, kau hilang. Ni mak-mak kita memang pakai skrip yang sama ke? Mak aku pakai skrip tu. Manual tak ada ni. Tapi dia ada WhatsApp group. Lepas ni Anis pula yang akan guna. Facebook Dia tak ada ni. manual tapi dia ada WhatsApp group. Facebook kan. Facebook banyak. Mak hang dekat seluruh polis dunia kan. Macam tu lah. So macam mana pun kita dalam Quran pun dah sebut kan pasal Al-Quran kan. Macam kita sebagai seorang anak tak boleh nak cakap semua kan dekat mak kita macam tu. So macam mana pun reda je lah. Begitu. Ambil hikmah untuk dia jadi better daripada diorang in future. Tu je lah kot. Dari Okay, macam Okay, macam Terima nak? kasih.
Okay, as for me, Daya dah cakap banyak dah tadi, and betul apa yang Daya cakap tu, serius memang betul. Sebab kita tak boleh nak menidakkan, and macam mana sekalipun diorang buat untuk kebaikan kita. Kita jangan membandingkan, oh mak diorang ni macam ni, mak kita ni macam ni. Jangan, kalau boleh elakkan daripada banding-bandingkan antara parents, sebab kita pun tak suka dibanding, betul tak? Kita pun tak nak orang-orang banding kita, oh anak orang tu macam tu, anak orang ni macam ni, kita pun tak suka. And parents kita pun pasti tak suka. So diorang pun buat silap, kita just forgive and forget. Sebab diorang macam mana sekalipun diorang parents kita, macam mana pun diorang ibu bapa kita, buatlah macam mana sekalipun, ibu tu yang melahirkan kita. So kita forgive, forget, in future kita improve diri kita. Macam tu. Okay, Cik Anis, ada skrip lain ke? Anis Sama dia sebab apa macam aku nak kata untuk para mahasiswa di luar sana, kalau lah tak ada yang mana yang ada strict parents tu, cuba tengok daripada bright side, tengok daripada positive side. Kadang parents kita larang kita daripada buat ni buat tu. Cuba bayangkan satu hari nanti kita tak ada orang yang take care kat kita, orang larang tu bersebab. So bayangkan kalau satu hari kita tak ada, so macam dia salah satu macam anugerah yang Tuhan nak bagi kita, yang nak kata masih ada orang yang ambil peduli, ambil pot pasal diri kita. So nanti bila dah tak ada benda tu, nanti kita akan tercari-cari, kita akan macam rasa kekosongan, rindu nak benda. Tapi yang parents tu pun hang tak payah nak straight sangat, lelek macam kata nak straight tu bertempat lah, jangan overdo sangat benda. Dia kot. Jadi ada apa nak tambah je? Semua dah tambah, saya hanya mampu cakap terima kasih lah membesarkan saya. Okay. Tak, aku tambah sikit je lah, penutup sikit sebelum kita tutup. Okay, macam Daya cakap tadi, betul. Macam Daya cakap tadi betul. Apa tadi Daya cakap? Kita parents ni banyak bendanya betul. And kita ni apa-apa pun kita sentiasa di bawah tapak kaki parents, betul. Tapi ini kita just cakap untuk parents yang ni yang betul dalam normal lah. Maksudnya parents yang betul-betul didik anak marah bersebab. Aku senang cakap, yang parents yang marah bersebab. Okay. Ada setengah abusive parents kita kat sana luar sana kita faham. Yang ada jenis yang parents, sebab parents manusia, ada setengah manusia yang tak reti jaga anak. Yang diorang yang anak pun sebenarnya. Diorang just don't be abusive parents. Yang ni kita lain from strict parents. Strict parents ni comes from love. Abusive parents come from hate. Okay, ada beza dia. So untuk abusive parents tu yang statement parents sentiasa baik, kita sentiasa mendapat berkat ibu bapa, yang tu kita bukan cakap macam tu untuk situasi macam tu. Situasi lain. Okay, kita tak nak kita punya view salah faham. And Daya cakap tadi strictly from parenting style yang sayang kat anak. Ada setengah parenting style yang tak sayang kat anak tu, itu situation lain. Okay, itu kalau macam orang Islam macam tu, janganlah risau, aduh aku ni berdosa lah sebab aku rasa macam ni kat aku, orang cakap macam tu. Tak, kita faham situation lah. Situation anda pun perlu hadap sendiri, okay. So benda-benda macam ni jangan take through heart tu siapa yang tak relate lah, tak boleh relate. Okay. Okay. So rasanya tak ada apa-apa. JJ nak tambah apa-apa ke JJ? Nak kahwin muda? Aku nak tambah sikit je lah. Baiklah dulu. Okay, sorry Aku je nak cakap lah, korang yang patut bersyukur ada parents. Ada yang lain-lain, yang macam ada yang tak dapat nikmat merasa pun ada parents. So hargailah parents korang. Itu je. Okay. carilah parents anda di dunia ni. Yes, betul. Ini Anis. Okay. Lain. Baik. Lain. Okay, rasanya itu je lah. Kita pun dah habis hampir 1 hour mark kita pada hari ni.
So itu saja. Kita juga ingin memberikan special thanks to Anis, Nab dengan Hidayah yang sudi menjadi jemputan pertama kali kita pada minggu ini. Thank you guys. Thank you sangat-sangat. Ha? Dan juga kepada Kana yang tak jemu-jemu tengok kita orang lagi dan lagi. Thank you. Tak akan aku. Semoga episod depan dia lagi. Kiri. Kita akan nantikan. Thanks juga dekat Okay, viewers Rahman. yang tak cuma untuk kita orang. Dia saya. Je. Okay. Dah boleh. Belum. Okay. So that's all from us for this week's episode. So apa-apa nanti we will see you next week. Assalamualaikum.